Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 25 November. Baik, Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Sarawak akan menjadi tuan rumah kepada penganjuran Global Muslim Business Forum GMBF 2023 yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 November ini di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Menurut Timbalan Premier, Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan, GMBF 2023 merupakan anjuran bersama Kerajaan Negeri, KSI Strategic Institute for Asia Pacific, Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture dan Global One. Ia bertujuan menghimpunkan kerajaan-kerajaan, syarikat-syarikat serta masyarakat sivil bagi meneroka amalan terbaik dan serta inovasi dalam pelbagai sektor seperti kewangan Islam, ekonomi, teknologi hijau dan pertanian. GMBF 2023 is designed to address challenges and opportunities within the Islamic economies with the objective to bridge the Muslim world by forging stronger connection and partnership, particularly in the Middle East, East Asia and the rest of the world. Lebih 60 orang penceramah dari Malaysia, negara-negara ASEAN dan seluruh dunia dijangka hadir untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman masing-masing dalam pelbagai sektor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Naib Presiden Indonesia Profesor Dr. Kai Ma'ruf Amin serta Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka hadir menyampaikan ucap tama mereka pada malam gala GMBF 2023 pada 28 November 2023 nanti. Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan berkata demikian dalam sidang media GMBF 2023 di Kuching. Tiada keperluan setakat ini untuk menubuhkan pejabat di Bintulu bagi mentadbir permohonan dokumen peribadi sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak DSITKS. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata kerjasama sedia ada antara kementerian dan pejabat daerah di seluruh negeri sudah mencukupi untuk menguruskan permohonan tersebut. Jelas beliau, ibu bapa atau penjaga boleh menyemak status permohonan melalui pejabat daerah tempat mereka menghantar permohonan atau terus dengan urus serta di SITKS di kementerian. Kementeriannya setakat ini telah menerima sebanyak 38 permohonan di SITKS dari Bintulu. Daripada jumlah itu, 4 telah diluluskan manakala 21 permohonan tidak lengkap. Baki 13 lagi permohonan tidak memenuhi syarat. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan adun Tanjung Batu Johnny Pang pada persidangan Dun Sarawak. Kerajaan telah membelanjakan hampir 60 juta ringgit untuk subsidi program perkhidmatan bas henti-henti sejak Mei 2020 hingga September tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil, pada tahun 2020 lebih 5 juta ringgit sahaja telah dibelanjakan bagi program itu susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Jumlah subsidi pada tahun 2021 meningkat kepada lebih 12 juta ringgit dan lebih 21 juta ringgit pada 2022 apabila arahan PKP dilonggarkan pada Mei 2022. Manakala pada tahun ini sebanyak RM20,608,385 telah dibelanjakan bagi program tersebut. Jumlah penumpang juga meningkat daripada lebih 2 juta orang pada 2021 kepada lebih 3 juta orang melibatkan bahagian Kuching, Sarike, Sibu, Bintulu dan Miri. Datuk Dr. Jerry berkata demikian semasa menjawab soalan daripada Adun Kabong Muhammad Chikadir di persidangan Dun Sarawak semalam. Sementara itu, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Aidil Lariwu berkata, menjawab soalan Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon berkata kerja-kerja menaik taraf bekas jalan balak di kawasan Dun Murum dijangka bermula bulan depan. Katanya ketika ini projek tersebut masih dalam proses penilaian tender. Ia akan dilaksanakan melalui projek naik taraf bekas jalan-jalan balak negeri Sarawak Fasa 4 bahagian Bintulu di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Projek bernilai 17.5 juta ringgit itu dijangka mengambil masa 18 bulan untuk selesai sepenuhnya.
Kawasan pembangunan pertanian bersepadu Batang Lupar melalui program Smart Sawah Padi berskala besar Smart SBB merekodkan purata bersih hasil padi sebanyak 5.5 tan metrik per hektar bagi varieti MR269. Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Syed Ismail Nasiruddin Datuk Seri Wan Hashim berkata, hasil itu berdasarkan Crop Cutting Survey CCS pada 20 November lepas. Katanya program Smart SBB tersebut dilaksana di bawah seliaan sebuah syarikat peneraju dengan CCS itu dilakukan pada luar musim penanaman padi tahun ini. Ia menunjukkan bahawa amalan pertanian baik, penggunaan mekanisasi serta automasi boleh meningkatkan hasil pengeluaran padi. Selain itu, catatan rekod purata bersih hasil padi bagi luar musim 2023 juga menunjukkan peningkatan berbanding dengan projek perintis Smart SBB bagi musim utama 2021-2022. Purata hasil padi ketika itu adalah 2 tan metrik per hektar dengan projek perintis tersebut dilaksana di atas tanah berkeluasan 72 hektar dan melibatkan seramai 202 pesawah. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Pesta Menuai Padi Luar Musim tahun 2023 bagi program Smart SBB di Tanjung Bijat, Distrik Aman. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Negeri Sarawak akan mengadakan perbincangan dengan pemilik vesel nelayan di negeri ini bagi mengoptimumkan penggunaan kompleks perikanan sedia ada. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata beliau telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom bagi membincangkan perkara tersebut dalam usaha memperkasakan industri perikanan di Sarawak. Katanya beberapa langkah proaktif akan diambil bagi menggalakkan pengusaha vesel perikanan melabuhkan hasil tangkapan di kompleks sedia ada seperti di Tanjung Manis di Serikei dan Tanjung Bako di Kuching. Kerajaan membelanjakan jutaan ringgit untuk membina kompleks-kompleks ini dan amat merugikan duit negara, duit rakyat jika kompleks-kompleks ini tidak dioptimumkan penggunaannya. Jadi kita perlu pastikan mereka ini menggunakan kompleks yang ada ini untuk melangsungkan industri perikanan. Tambahnya Sarawak mempunyai perairan yang luas dan hasilnya perlu dimanfaatkan bukan sahaja oleh para nelayan bahkan untuk usahawan industri hiliran. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada perasmian program Hari Jualan Usahawan Industri Asas Tani dan Agropreneur Muda Zon Sarawak 2023 di Kuching. Seorang pembantu pengurusan murid ditahan kerana disyaki mencabul pelajar pendidikan khas di salah sebuah sekolah di Serian. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta dalam sidang media di Kuching berkata sebanyak 12 laporan berkaitan telah diterima daripada penjaga dan guru kepada 15 mangsa antara 16 November hingga 22 November lalu. Dedahnya, kesemua mangsa adalah kanak-kanak berumur lingkungan 10 hingga 14 tahun dan merupakan pelajar pendidikan khas iaitu kanak-kanak orang kurang upaya. Suspek dalam lingkungan umur 40-an telah ditangkap pada 17 hari bulan 11 yang lepas dan tahanan reman sehingga 1 bulan Disember ini. Dan kes masih dalam siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792. Datuk Manca juga mendedahkan pihaknya turut menahan seorang guru di Serian pada Khamis selepas menerima 3 laporan polis daripada 3 mangsa pada 22 November lalu. Mangsa yang berusia 14 dan 15 tahun mendakwa mereka telah dicabul guru berkenaan yang juga guru penyelaras pengawas di sekolah terbabit. Suspek yang berusia dalam lingkungan 40-an itu ditahan reman sehingga 1 Disember ini untuk siasatan lanjut. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Muhammad Aziz Rahim, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.